Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi berkenaan dengan asas perbankan Islam. Satu siri live yang kita buat untuk membincangkan isu-isu ataupun produk berkenaan dengan produk perbankan Islam. Yang pada saya, kita sebagai pelanggan bank ataupun pengguna dalam industri bank perbankan Islam perlu tahulah apa akad-akad yang kita selalu guna kan. Jadi untuk sesi pada malam ni saya minta semua share yang live ini supaya ramai dapat manfaat lah. Kalau tengok ni tu share, okey, share lagi sebanyak mungkin supaya dapat manfaat. Kita akan seperti mana kita akan ke udara lebih kurang dalam 1.5 jam sehingga 40 minit saja untuk kita bincang isu-isu berkenaan dengan produk bank, terutamanya produk perbankan Islam. Pada masa yang sama mungkin kita boleh menjawab sikit sebanyak persoalan yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak ada pengetahuan tentang produk perbankan Islam. Seperti mana yang kita telah jelaskan sebelum ni, kita bukanlah sentiasa mengatakan bahawa produk perbankan Islam adalah tidak ada cacat celahnya. Bahkan kita akui ada banyak produk yang masih lagi ada pelbagai kelemahan yang sentiasa diperbaiki supaya lebih menepati dengan kehendak syariah, bahkan lebih menepati dengan apa yang dikatakan sebagai muqtadal aqad itu sendiri. Cuma kita kena fahamlah, apabila kita berada di dalam industri al-wisata al-maliyah ataupun industri perbankan ini, kita kena faham bahawa akad yang dibuat adalah semata-mata untuk mengelakkan daripada transaksi riba. Dalam 2 sesi yang lepas, kita telah bincangkan berkenaan dengan akad deposit. Akad deposit, demand deposit terutamanya current account, akaun semasa, saving account, apa kita panggil sebagai akaun simpanan ataupun hisab taufir, hisab dikhar ataupun hisab taufir ataupun dalam current account kita panggil hisab jari. Kita juga telah tengok akad yang berkaitan dengan akaun simpanan fixed deposit ataupun term deposit, akaun bertempoh dalam sesi yang lepas. Untuk kali ini kita akan tengok berkenaan dengan akad akaun pelaburan, akad akaun pelaburan yang mana wujud di bank-bank Islam di Malaysia. Banyaklah bank Islam yang menawarkan akad pelaburan, dipanggil sebagai investment account, IA. Jadi untuk malam ni kita nak bincangkan akad pelaburan, akad akaun pelaburan, investment account yang sudah tentu berbeza daripada deposit. Dia tidak ditakrifkan sebagai deposit. Jadi untuk membincangkan tentang akad ini, kita sama-sama share konten ataupun live pada hari ini supaya masyarakat lebih banyak dapat faham tentang akaun pelaburan bank. Kita kena faham di bank-bank Islam di Malaysia, dia ada akad deposit dan akad pelaburan. Kenapa wujudnya akad pelaburan, akaun pelaburan? Wujudnya kerana untuk memberi peluang kepada para pendeposit ataupun para pelabur untuk mendapat lebih pulangan daripada simpanan mereka dalam bank lah. Sudah tentulah dalam industri bank dia berbeza dengan industri pasaran modal. Di mana pasaran modal pelanggan sudah bersedia untuk menanggung risiko. Dan dalam pasaran bank, dalam industri bank, masyarakat tidak bersedia lagi untuk menanggung risiko kan. Walau bagaimanapun dalam produk bank tetap memberikan produk yang menawarkan pulangan yang tinggi kepada masyarakat untuk menggandakan wang mereka yang mereka ada dalam akaun. Jadi dalam akad atau dalam akaun pelaburan, dia berbeza dengan akaun simpanan. Pertamanya dari sudut tujuan berbeza dan yang keduanya dari sudut akad berbeza dan sudah tentu dari sudut struktur pun berbeza. Sebelum ini kita tengok dalam akad, dalam akaun simpanan, kebanyakannya menggunakan akaun akad yang berasaskan qard ataupun berasaskan kepada tawarruk kan, muqabalati murabahah. Komoditi murabahah. Akad
dalam akad dalam akaun pelaburan, dia sedikit berbeza kerana tujuan pelanggan adalah untuk melabur untuk mendapatkan pulangan lah. So sudah tentulah dia sedikit berbeza kan. Jadi tujuan masyarakat nak simpan duit dalam akaun biasa, nak simpan duit je kan. Okeylah, nak dapat pulangan tetap, mereka boleh masuk dalam akaun term deposit yang menggunakan tawarruk. So pulangan terjamin dan pada masa yang sama mereka mendapat pulangan yang tetap. Tapi akaun pelaburan ni berbeza di mana masyarakat ingin turut melabur bersama bank, untuk turut melabur bersama bank dan untuk mendapat pulangan mungkin yang lebih besar kan. Cuma di dalam produk perbankan ini dia ada dua produk utama lah kita boleh bahagikan kan. Pertamanya akaun pelaburan yang bukanlah tujuan utama untuk dapatkan pulangan, tetapi mereka nak guna untuk transaksi, pada masa yang sama nak juga pulangan yang tinggi sikit kan. Ada juga akaun pelaburan yang bertempoh yang mereka betul-betul kan nak pulangan yang lebih besar kan. Jadi kedua-dua ni tetap dinamakan sebagai akaun pelaburan. Beza akaun pelaburan adalah mereka menggunakan akad yang bersifat sama-sama tanggung risiko, terutamanya pelabur lah, iaitu pendeposit. Kita sebagai penyimpan kan. So mereka menggunakan akad mudharabah, itu akad yang paling popular, dan juga akad wakalah kan, ataupun akad wakalah bil istismar, wakalah untuk tujuan pelaburan. Jadi inilah dua akad utama yang digunakan di dalam akaun pelaburan bank. Sebelum kita pergi kepada ciri-ciri produk, kita tengok kepada akad dululah kan. Mudharabah ataupun dalam mazhab-mazhab tertentu menamakannya sebagai al-qirat. Al-qirat iaitu satu akad perkongsian untung yang mana ada pemodal dan ada mudharib, mereka yang mengusahakan modal. Jadi kita sebagai pendeposit, kita akan laburkan duit kita untuk kita dapatkan pulangan, dan bank akan berfungsi sebagai mudharib. Mudharib dan bank ataupun kita walaupun kita dia mesti ada satu perjanjian bahawa setiap pulangan yang ada mestilah dibahagi mengikut rasio tertentu kan. Mesti ada rasio tertentu. Contohnya rasio nisbah keuntungan lah. Contohnya 90 untuk bank, 10 untuk pelanggan. Ataupun 70% untuk bank, 30% untuk pelanggan. Maka daripada rasio itu, kita boleh keluarkan satu, orang kata, indikatif rate ataupun kadar agak yang kita anggap indikator lah kan. Kadar indikator ni okey, mengikut pengalaman kita, indikatif rate ni kita boleh bagi pulangan mungkin sampai 4% kan. Mungkin sampai 4% untuk kalau masuk melabur selama setahun. Daripada nisbah pembahagian rasio keuntungan tadi tu. Sebab bila kita buat mudharabah, kita kena ada rasio daripada keseluruhan keuntungan bisnes, kita akan bahagi dua. 30 kepada bank ataupun mungkin 70 kepada bank, 30 kepada pelanggan. Cuma kalau rasio tu dia melibatkan pelanggan-pelanggan lain lah kan. Cuma bila kita gabungkan dengan pelanggan-pelanggan yang lain, semua macam tu, untuk setiap individu, bank boleh janjikan kepada mana-mana individu yang buka akaun pelaburan, berapakah indikatif rate yang akan bank nak bagi. 4% ke 5% ke kan. Biasanya 4%, 3% macam tu je lah. Itu akaun pelaburan. Dan risiko siapa yang tanggung? Seperti yang kita dah sebutkan, akad mudharabah ni, risiko pelanggan yang tanggung. Maka sekiranya berlaku apa-apa sahaja kerugian akibat daripada pelaburan bank, yang mana bank tidak cuai, maka pelanggan ni tanggung risiko. Tapi kalau sekiranya ada kecuaian di pihak bank, maka bank kena bayar jaminan lah, jaminan modal itu kan. Cuma dari sudut modalnya memang pelanggan kena tanggung lah. Jadi itu akad mudharabah. Dan bank akan menggunakan akad mudharabah ini
wang yang diberikan oleh pelanggan untuk melabur dalam portfolio aset-aset yang dimiliki oleh bank lah. Contohnya dalam pembiayaan kereta ke, pembiayaan perumahan ke, kan. Ataupun bank juga boleh melabur di dalam sukuk-sukuk, kan. Membeli sukuk dan hasil pulangan dia kongsi lah. Bank akan kongsi dengan pelanggan, kan. Jadi dalam mudharabah memang bank tidak boleh menjamin keuntungan dan tidak boleh menjamin modal. Tapi bank boleh janji berapa keuntungan yang boleh bagi, kan. Andainya bank andainya berasaskan pembahagian rasio tadi tu, 70-30 tadi tu, katalah keuntungan itu di pihak bank itu lebih dapat, kan. Bila dikira dari sudut persen, bila dikira dari sudut percentage, lebih daripada 10% mungkin di pihak pelanggan. So macam mana kita buat perjanjian? Oleh kerana bank dah janji dengan pelanggan, mereka cuma bayar dalam 3% ataupun 4%, maka dalam untuk memudahkan lah, kita nak mudahkan je lah, kan. Nak memudahkan dari sudut operationnya, sebarang lebihan maka pelanggan akan beri kepada bank sebagai insentif lah, kan. Maknanya pelanggan setuju dapat 4% sahaja, maka katalah mengikut pembahagian struktur 70-30 tadi tu, pelanggan dapat, kata bila kira-kira pendapat sepatutnya dapat 8%. Tapi pelanggan pada masa yang sama dah buat perjanjian, sekiranya ada lebihan daripada 4%, maka dia akan bagi kepada bank sebagai upah lah, kan, ataupun jualah, reward kepada bank. Boleh tak buat akad macam tu? Tak ada masalah, kan. Kenapa perlu buat akad macam tu? Untuk mempermudahkan lah, kan, untuk mempermudahkan. Tapi katalah keuntungan bawah 3%, maka bank kena bagi bawah 3% lah, kan. Janji keuntungan 4%. Indikatif, kan. Indikatif maksudnya anggaran kalau dapat untung. Sebab ini mudharabah. Mudharabah bergantung 100% kepada performance aset-aset bank lah, yang bank boleh janjikan. Dan biasanya dari sudut praktikalnya, bank akan janjikan kepada pelanggan berasaskan kepada performance aset yang bank ada. Dan bank dah kira dah berapa aset yang dia ada, berapa performance yang mereka ada, dan berapa mereka yang selalu dapat, dan berapa yang mereka boleh bagikan kepada pelanggan, kan. So dari sudut akadnya, walaupun kita terpaksa menanggung risiko, tapi secara praktikalnya bank akan bagi je lah. Dan bank akan follow, bank akan dapat keuntungan. Sebab memang strukturnya macam tu lah, kan. Akan berikan keuntungan. Bukan tak boleh jadi, tapi ini tidak memungkinkan. Boleh jadi portfolio itu rugi, maka pelanggan akan rugi lah. Bukan sekadar tak dapat untung, bahkan turut menanggung kerugian, kan. Itu boleh jadi. Cuma oleh kita dah sebut tadi, oleh kerana dalam industri bank ni dia tak sama dengan industri pasaran modal, yang mana pelanggan ni tidak bersedia lagi untuk menanggung risiko, kan. Jadi secara automatik bank pun akan cubalah sedaya upaya untuk melunaskan janji dalam mudharabah tersebut. Itu mudharabah. Satu lagi akad yang digunakan ialah akad bersifat wakalah, di mana bank menjadi wakil kepada pelanggan untuk menggunakan wang pelanggan ini untuk digunakan, dilaburkan lah, ataupun dibuat berniaga, kan. Dia sama saja dengan mudharabah. Cuma dia tak perlu buat rasio lah, nisbah, dia tak perlu bagi nisbah. Dan bank boleh terus janjikan, okey, bukan janjikan, bagi indikatif. Berapa, kalau dapat profit ni, bank sebagai wakil akan bagi 3% kepada pelanggan berdasarkan modal dia. Kalau untung lah, kalau berniaga tu jadi. Kalau lebih, kalau dapat lebih, pelanggan sedia bagi kepada bank sebagai insentif. So, bank pun akan labur lah dalam aset-aset dia, sama ada aset-aset yang sedia ada ataupun aset-aset baru lah, kan. Biasanya dalam aset-aset yang sedia ada lah, dalam contohnya dalam sewa, dalam kereta, kan, dalam pembiayaan perumahan, yang bank dapat profit itu, bank akan share kepada pelabur-pelabur mereka dalam akaun deposit. Akaun deposit ini, oleh kerana dia bersifat pelaburan, maka dia tidak dijamin, secara praktikalnya dia tidak dijamin oleh PIDM. Sekiranya bank muflis, maka kita tak dapat apa-apa duit lah, kan. Yang dijamin oleh PIDM cuma akaun yang bersifat pelabur, akaun deposit sahaja. Akaun pelaburan memang tidak dijamin. Itu dari sudut struktur amalan yang kita ada di Malaysia.
kita dah sebut minggu lepas, PIDM tu adalah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia lah. Dan oleh kerana ini adalah akaun pelaburan, maka tidak akan ditanggung lah oleh PIDM. Bukan sekadar tidak ditanggung, bank pun tidak perlu menanggung risiko. Oleh kerana bank tidak perlu menanggung risiko, maka bank ada sedikit kelebihan dari sudut kawalan modal dia. So sebab itu bank boleh menjamin ataupun bank sepatutnya lah memberikan keuntungan yang lebih kepada pelanggan sebab bank ada kelebihan dari sudut kawalan modal mereka, keperluan modal mereka. Terutama apabila mereka nak buat pelaburan. Sebab bank tak perlu menanggung risiko secara undang-undangnya. Jadi akad wakalah tadi sama saja dengan akad mudharabah, cuma tidak perlu ada satu ratio lah. Wakalah ni bank menjadi wakil dan kita pelanggan sebagai mewakil, orang yang memberi wakalah untuk bank berusaha cari bisnes-bisnes untuk berikan profit seperti mana yang dijanjikan lah. Jadi bank pun buatlah indikatif rate, so kita pun boleh melabur. Ada juga akad musyarakah lah, tapi jarang digunakan di Malaysia, produk-produk yang menggunakan akad musyarakah. Sebab apa? Bila nak buat musyarakah, bank terpaksa guna modal bersama, kan? Bank terpaksa guna modal bank bersama baru jadi musyarakah. Dan kalau tak dinamakan musyarakah. So kebanyakan akad yang dekat semua mudharabah lah. Dan dalam akaun ni pula ada banyak lah jenis, sama ada restricted account kan, yang mana bank cuma melabur dalam aset-aset tertentu sahaja, ataupun unrestricted account yang mana bank boleh melabur dalam mana-mana sahaja yang asalkan boleh mendapat pulangan seperti mana indikator ataupun anggaran yang telah diberikan kepada pelanggan. Jadi oleh kerana bank ada kelebihan dari sudut keperluan modal, maka bank sepatutnya bagi kepada pelanggan keuntungan yang lebih berbanding dengan akaun deposit. Sebab dari sudut liability, keperluan modal bank agak berkurangan. So itu isu teknikal lah. Cuma dari sudut praktikalnya, apabila bank menggunakan akad mudharabah, apabila bank menggunakan akad wakalah, maka bank tidak terlibat lagi dengan akad yang bersifat pinjaman tadi, qard. Jadi kalau nak buka, sebab itu dalam setengah-setengah bank dia boleh buat peraduan. Siapa masuk akaun pelaburan ni, kita guna akad mudharabah, kita pelanggan boleh mendapat hadiah kereta, hadiah pergi umrah, kan? Dijanjikan dengan pelbagai hadiah. Sebab apa? Sebab dia bukan akad qard. Jadi pelanggan boleh menikmati lucky draw dan macam-macam lah, kan, yang bank boleh buat. So bila kita faham akad yang melibatkan mudharabah apabila dia bukan akad yang bersifat qard tadi, maka bank boleh dah janjikan apa-apa benefit. Nak buka akaun dapat hadiah pun boleh, kan. Buka akaun mudharabah automatik dapat tabung, dapat payung, musim hujan ni dapat payung, kan. So semua itu boleh dibuat sebab bukan qard. Itu asasnya yang kita kena faham lah. Dan asasnya juga sudut syariahnya pelanggan terpaksa menanggung risiko. Dan bank apabila pelanggan tanggung risiko, keperluan modal bank kurang, maka bank akan boleh bagi pulangan yang lebih kepada pelanggan. Dari sudut akaun itu pula, dia ada dua jenis akaun utama lah. Satu akaun pelaburan yang bersifat ada tempoh, yang mana kita simpan untuk beberapa bulan dan kita boleh dapat pulangan yang tinggi, 3%, 2%, kan. Dan banyak bergantung juga kepada kadar OPR bank negara, kan. Banyak juga bergantung kepada kadar OPR. Semakin tinggi OPR, maka akaun pulangan ni akan dapat lebih lah biasanya, kan. Cuma lebih itu bergantung kepada berapa yang dijanjikan sewaktu kita depositkan, kan. Okey, katalah kita ada pulangan, contohnya kita bank janjikan akaun masuk dalam setahun dapat pulangan 5%. Setahun dapat pulangan 4%. Setahun dapat pulangan 3%. Biasanya dalam 3% macam tu je lah. Bank kan 3-4%. Dan ini kita tak boleh withdraw lah dalam masa-masa tertentu, kan, untuk kita dapat pulangan. Kalau kita nak withdraw awal, kita dah buat janji dah. Kalau kita withdraw awal, kita dah gugurkan hak kita untuk kita dapatkan pulangan itu tadi. Kita tak dapatlah pulangan seperti yang sepatutnya sebab kita dah keluarkan duit kita awal. Sebab akad musyarakah dan mudharabah memang macam tu, kita boleh withdraw awal tetapi tertakluk kepada perjanjian-perjanjian kita dengan mudharib lah. Ada juga akaun mudharabah yang akaun pelaburan ni yang bersifat transaksional sahaja. Dia bukan tujuannya untuk dapatkan keuntungan.
Dia nak juga keuntungan lebih sikit. Tapi dia diberikan fungsi sama seperti current account dan saving account, iaitu dapat guna ATM, dapat guna internet banking kan. Tapi kadar pulangannya rendah lah. Sangat-sangat rendah. Kan 0.5 ke kan. Tapi dia lebih sikit berbanding dengan current account dan saving account yang guna akad qard tadi. Atau guna akad tawarruk. Akad murabahah, bukan akad tawarruk, akad murabahah. Jadi dia agak kurang dari sudut dia lebih sikit lah dari sudut keuntungan tu. Cuma fungsinya sama, dia digunakan untuk transaksi. Kekurangan dia tidak dijamin oleh PIDM lah. Kekurangan dia kan. Dia tidak dijamin oleh PIDM berbanding dengan current account dan saving account boleh dijamin oleh PIDM. Dan akad pelaburan, kalau kita kata akad pelaburan yang bersifat transaksional ni untuk digunakan tujuan transaksi ni banyak memberi pulangan kepada bank lah berbanding dengan pelanggan. Sebab bank dia ada kelebihan keperluan modal kita kata tadi. Sebab bank tak perlu jamin modal pun kan. Walau bagaimanapun dalam industri itu bank akan berusaha lah untuk memastikan risiko itu tidak sepenuhnya diletakkan kepada pelanggan kan. Bank akan menjaga kawalan risiko tadi supaya, sebab industri bank dia tak sama dengan pasaran modal. Pasaran modal kalau kita masuk unit trust ke, biasa je masuk unit trust hari ni 1,000, esok duit kita jadi 900. Itu normal kan. Sebab apa? Sebab naik turun saham, naik turun pasaran modal. Tapi dalam industri bank takkanlah kita masukkan duit hari ni 10,000, tengok duit esok jadi 9,800. Mana hilang 200 tadi kan. Padahalnya kita masuk dalam akaun pelaburan. Pelaburan ni modal tidak boleh dijanjikan pun. Tapi dalam industri bank tak akan jadi macam tu lah. Biasanya bank akan usaha juga untuk pastikan risiko tu tidak tinggi lah. Terutama bila terlibat dengan akaun transaksi. Sebab akaun transaksi ni diguna untuk macam biasa lah. Bayar gaji, guna untuk tujuan pembayaran, internet banking. Cuma kita dapat sepulangan tu lebih sikit lah. Kalau current account dapat 0.05, yang ni dapat 0.5. Lebih sikit. Bank bagi lebih sikit pun sebab bank ada kelebihan dari sudut capital requirement tadi lah. Kerana apa? Kerana modal itu kerugian itu ditanggung oleh pelanggan. So banyak di dalam pasaran kita ada akaun mudharabah dan musyarakah. Bahkan akaun mudharabah dan musyarakah inilah yang banyak orang promote yang bahawa inilah lebih islamik lah, lebih syariah lah kan. Bank dah buat dah. Cuma kata dari sudut mentaliti masyarakat masih lagi belum dapat menerima mereka rugi dalam menyimpan di bank. So, sebab itu bank sedaya upaya akan mengelakkan melabur dalam pembiayaan yang berisiko kan. Jadi dalam bab pembiayaan pula, sebab itu bank cuba elakkan risiko seboleh mungkin sebab nak menjaga deposit pelanggan ataupun pelaburan yang dibuat oleh pelanggan. Jadi pertamanya dalam industri bank ni memang ada akad musyarakah, memang ada akad wakalah, memang ada akad mudharabah kan. Dilaksanakan pun dan pelanggan memang menanggung risiko pada sudut teori lah. Cuma dari sudut praktikalnya bank tidak akan membiarkan pelanggan rugi kan, sebab industri itu sendiri perlu dijaga. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut sejarah di Malaysia, dari sudut akaun pelaburan yang berasaskan mudharabah dan musyarakah ini, revolusi dalam industri berlaku setelah wujudnya Islamic Financial Service Act 2013. Kan? Yang mana sebelum itu, akaun pelaburan bank, walaupun menggunakan mudharabah, bank masih lagi buat fungsinya sama seperti fixed deposit. Kan? Yang mana seboleh mungkin ataupun bank akan jamin modal lah. Jamin modal. Walaupun guna mudharabah. Kan? Walaupun menggunakan mudharabah. Macam-macam lah mekanisme lah yang digunakan, ke profit smoothing lah, macam-macam lah. Kan? PER lah. So, macam-macam kaedah digunakan. Tapi setelah adanya IFSA, kat sini memberi ruang baru dalam industri perbankan. Yang mana bila bank buat investment account menggunakan mudharabah, ataupun musyarakah, ataupun wakalah, maka bank tidak boleh lagi menjamin modal pelanggan. Yang ini memberikan ufuk baru dalam industri. So apabila
ini revolusi baru, dia akan turut sama akan menjejaskan dalam aspek financing ni, tidak payah asset bank tu pula kan. Supaya bank memperbanyakkan lagi lah pembiayaan bank menggunakan musyarakah dan mudharabah. Cuma nak buat perubahan dalam industri ni perlu secara bijaksana lah, supaya industri tu terkawal kan. Tak boleh kita buat hari ni benda macam ni, tiba-tiba besok nak ubah kan. Jadi havoc dalam industri. Tapi kita nak kata bahawa revolusi ataupun game changer dalam industri di Malaysia ni, keberanian kerajaan Malaysia ataupun bank negara buat polisi baru memperkenalkan IFSA di mana bank ataupun tidak boleh lagi menjamin modal pelanggan dalam akaun pelaburan. Yang ini sebenarnya perubahan paradigma yang besar dalam industri sebenarnya. Dan so sebelum itu memang ada akaun pelaburan musyarakah mudharabah, tapi secara praktikalnya mereka akan jamin modal. Bahkan secara praktikal, secara perundangan pun kan, mereka cuba cari jalan untuk jamin modal. Tapi dengan adanya IFSA tak boleh dah kan. So IFSA membezakan di antara pelaburan dan deposit. Jadi insya-Allah kita akan tengok lagi dalam, so kat mana bank sebelum itu kita tengok bank ni melabur duit kat mana kan. Bank melabur duit kat mana? Adakah bank labur pula duit? Bank labur pula duit kan. Contohnya kita masukkan dalam akaun mudharabah. Bank sebagai mudharib gunalah buat bisnes dia kan. Memberi pembiayaan ke kan. Ataupun bank melabur sekali lagi di dalam kontrak mudharabah juga kan, ataupun kontrak musyarakah juga. Jadi isu yang banyak dibangkitkan adalah boleh tak sekiranya mudharib tadi menjadi rabbul mal kan? Sebab di bahagian aset, di sebelah aset, bank seolah-olah dah jadi rabbul mal dah kan? Dia yang labur balik mungkin dalam mudharabah yang kedua. So mazhab Hanafi membenarkanlah. Mazhab Hanafi membenarkan sebab apa? Sebab dia kata tidak ada isu pun asalkan ada ketelusan kan. Mazhab-mazhab lain mungkin adalah berbeza pendapat sikit. Yang pentingnya bank telus dengan pelanggan, bank bagi tahulah. So biasanya dalam product disclosure sheet tu bank akan bagi tahulah dia akan melabur dalam aset-aset bank kan. Aset-aset yang menjana keuntungan bagi bank kan. Itulah di antara isu-isu yang kita boleh bincang di dalam akaun pelaburan ni. Cuma kan walaupun kita kata PIDM tidak boleh menanggung itu sebab itu kerana industri itu sendiri. Sebenarnya dalam hukum syarak boleh je pihak ketiga nak menjamin modal walaupun dalam mudharabah ataupun wakalah sebagaimana berlaku dalam wakalah tabung haji. Kan? Dalam wakalah tabung haji walaupun tabung haji menggunakan akad wakalah juga sama seperti akad wakalah dalam bank kan. Dan sebagai penggunaan wakalah tu tabung haji tidak boleh menjamin modal kan. Kalau tabung haji rugi maka pelanggan tak boleh ambil modal. Cuma untuk tabung haji, kerajaan bagi jaminan. Ada perbincangan lah, adakah third party atau pihak ketiga boleh menjamin modal dalam wakalah ataupun mudharabah kan, dalam perniagaan. Jadi ada sebahagian fuqaha mazhab Maliki membenarkan dan mazhab Abu Hanifah juga membenarkan pihak ketiga menjamin sekiranya berlaku kerugian, maka pihak ketiga boleh menjamin untuk modal sajalah kan. Untuk modal untuk membayar balik kepada pelabur tadi kan, pelabur tadi. Itu berlaku dalam tabung haji. Cuma dalam bank tak ada dijamin, tak ada dijamin. Tapi IDM pun tak jamin, kerajaan pun tak jamin. Di bank ada jaminan kerajaan, di tabung haji ada jaminan kerajaan. Walaupun menggunakan akad yang sama dengan wakalah. Kenapa kerajaan jamin dalam tabung haji? Itu kerana keperluan industri lah, nak jaga orang miskin, nak jaga orang masyarakat B40, nak jaga masyarakat yang nak simpan duit untuk pergi haji atau kepentingan itu, maka kerajaan mengambil inisiatif untuk risiko tanggung lah jaminan kerajaan. Jaminan kerajaan ni walaupun kita rasa remeh tapi dalam industri dia besar sebenarnya kan. Orang yang ada duit juta-juta tu kalau dia letak dalam bank, tak ada jaminan kan. Katalah dia ada 10 juta, dia letak dalam akaun bank kan. PIDM paling tinggi pun 250,000 je dia akan bayar kalau bank muflis. Apatah lagi kalau letak dalam akaun pelaburan.
akaun pelaburan langsunglah tidak ada tidak ada jaminan kan. Jadi rugi. Jadi orang kaya-kaya ni dia letak dalam tabung haji kan, supaya apa? Supaya ada jaminan kerajaan. Kalau tabung haji gagal pun kerajaan jamin akan bayar balik kepada semua pendeposit tabung haji. Ya, itu sebab sedikit berkenaan dengan akaun pelaburan. Jadi siapa yang bank target untuk akaun pelaburan? Mereka yang nak cari sedikit keuntungan, mereka yang nak cari sedikit pulangan lah. Pada masa yang sama nak menyimpan di bank. Kan? So pada saya itu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam akan datang. Nak bincang produk apa pula? Kalau ada soalan-soalan tu boleh tulis dulu, nanti kita akan jawab secara tulisan. Kita akan jawab secara tulisan. InsyaAllah kita akan tengok apa lagi produk bank. Simpanan dah cover dah. Kita akan cover pula akaun emas. Akaun emas ramai peminat ni kan. Akaun emas ramai peminat. Kita akan cerita sikit berkenaan dengan akaun emas nanti. Adakah akaun emas ni sama tak dengan pelaburan atau bagaimana? Nanti kita akan cerita dalam sesi akan datang. Waktu bila kita tak janjilah, kita tak ada waktu yang tetap kan. Ada masa free saya buat kan. Yang pentingnya kita berkongsi dan kita tak adalah main tanda tangan je kan, buka akaun tanda sains ini. Kita tak tahu apa akad yang kita buat di antara bank. Ingat pada hari ini kita ada akad pelaburan, akadnya wakalah, kita mewakilkan bank untuk buat berniaga, ataupun akadnya mudharabah, kita biar bank sebagai mudharib usahakan buat bagaimana pun labur dalam aset-aset bank macam mana pun dan beri duit kepada kita dan risiko kita tanggung. Dan asalkan bank laksanakan tanpa kecuaian lah. So, kalau bank cuai, bank kena tanggung risiko. Risiko modal bank kena bayar balik lah kan. So, setakat ni saja untuk hari ni. InsyaAllah saya akan jawab yang tulis-tulis tu secara tulisan ataupun dalam sesi akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.